Salam sejahtera para pelajar sekalian. Teknologi Kolej Sarawak TCS akan mengadakan 3 sesi webinar setiap hari selama 3 minggu berturut-turut daripada Isnin hingga Jumaat untuk menyiapkan pelajar menduduki peperiksaan SPM yang akan berlangsung tidak lama lagi. Saya berharap para pelajar dapat memanfaatkan sesi perkongsian yang akan diajar oleh cikgu-cikgu dan para pensyarah yang mahir dan pakar dalam bidang mereka masing-masing. Di antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah Mathematics, Calculate Your Way to an A+, How to be mentally prepared for your SPM, Pemarkahan kertas 1 bahasa Melayu, Pemarkahan kertas 2 bahasa Inggeris dan juga Pemarkahan kertas Matematik. Tanpa membuang masa lagi, kita bermula dengan sesi webinar kita pada hari ini. Sebagaimana yang kita tahu, peperiksaan SPM akan menjelang tiba. Pelbagai perasaan akan kita rasa kerana semakin dekatnya dengan peperiksaan SPM. Secara normalnya kita akan rasa stres, kita akan rasa takut, kita akan rasa bimbang dan risau. Tetapi, adakah anda telah bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM ini? Jadi, hari ini kita akan berbincang mengenai perkara ini bersama saya, Ummu Salamah binti Hishamuddin, kaunselor TCS anda. Okey, tajuk yang akan saya bincangkan pada hari ini adalah How to mentally prepare for SPM. Kita akan membincangkan tentang 2 perkara utama. Yang pertama adalah masalah pelajar sebelum menghadapi peperiksaan SPM, dan yang kedua adalah bagaimana kita hendak menghadapi masalah ini sebelum peperiksaan SPM, dan seterusnya adalah peluang anda untuk mengajukan pertanyaan kepada kami. Okay, kita akan memulai dengan agenda yang pertama, iaitu problem and struggle, masalah yang biasa dihadapi oleh pelajar sebelum peperiksaan. Yang pertama adalah start. Okey, kenapa saya letakkan start di sini adalah kebanyakannya daripada kita pelajar, dia susah untuk mula mengulang kaji. Okey, you have to do it now. Yang kedua adalah adapt with change, di mana segala perubahan kita due to COVID-19, kerana COVID-19 ni kita perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Jadi kebanyakannya kita telah menjalani kelas online dan kita perlu menyesuaikan diri dengan cepat. Yang ketiga adalah masalah dalam pembelajaran, iaitu terutamanya dari teknik belajar. Kita tidak tahu apa teknik belajar yang betul supaya ia membuahkan hasil yang kita mahu. Okey. Dan yang terakhir adalah exam stress, di mana kita biasanya kita akan rasa stres semasa dan sebelum peperiksaan. Strategi yang seterusnya adalah chunking. Okey. Chunking ni, bagaimana kita nak gunakan chunking ni? Apa chunking ni? Okey. Saya akan terangkan satu persatu. Okey. Chunking ni digunakan apabila kita perlu menghafal satu senarai yang panjang ataupun senarai yang berselera. Kita akan group ideas together into meaningful chunk of information, di mana satu maklumat yang berselera ini kita susun semula supaya kita lebih ingat dan supaya ia lebih bermakna untuk kita. Okey, contohnya lah, Ali pergi ke pasar dan ibunya hanya sebut pakai tolong beli cabbage, apple, sugar, salad, lettuce, watermelon, salt. Jika cara biasa, Ali tidak akan ingat sesempurnanya jika ibunya hanya menyebut begitu. Tetapi bagaimana nak membantu Ali lebih ingat apa yang dipesan oleh ibunya tadi? Kita akan kecilkan lagi senarai tersebut. Okey, jika contohnya di sinilah saya bagi. Okey, kita tahu cabbage, lettuce, salad adalah satu sayuran, adalah dalam kategori sayuran. Apple dan watermelon adalah kategori buah, dan sugar and salt adalah kategori perisa. Adalah lebih senang untuk kita ingat begini. Okey, contohnya
senarai nombor yang panjang. Anda perlu ingat satu senarai nombor yang panjang. Contohnya yang saya bagi di sini adalah 0, 1, 1, 6, 7, 8, 4, 3, 6, 7, 7, 9. Kita akan susah ingat kalau senarai itu panjang dan kita akan melihat maklumat tersebut. Nombor ini adalah sesuatu yang panjang. Mustahil untuk kita ingat. Jadi, lebih baik kalau kita bahagikannya kepada 3 nombor atau 4 nombor. Kita pecahkan dia kepada 3 atau 4 nombor supaya kita lebih ingat. Okey, contohnya di sini kan 011. Okey, kita pecahkan kepada 3. Kalau di sini saya pecahkan kepada 3 nombor. 011, 678, 436, 779. Ini adalah membantu lebih mudah untuk kita mengingat. Okey. Strategi yang seterusnya elaboration ataupun kita huraikan, kita terangkan. Okey. Ini adalah satu cara yang popular lah di kalangan pelajar. Kita suka gunakan elaboration ni. Okey. Contohnya yang paling dekat adalah mind mapping. Peta minda ataupun kita bagi contoh untuk sesuatu maklumat yang kita telah pelajari. Okey. Kerana apa kita suka guna elaboration ini? Sebab dan ia adalah salah satu strategi yang berkesan untuk kita belajar adalah kerana dia menghubungkan maklumat yang telah kita pelajari dengan perkara yang kita telah lalui. Sebab itu kita mudah ingat menggunakan peta minda ataupun kita bagi contoh terhadap sesuatu maklumat yang telah kita pelajari. Sebab kenapa dia lebih mudah untuk kita ingat? Sebab dia memerlukan proses berfikir secara mendalam. Sebab kita kaitkan dengan perkara yang kita teliti secara tidak langsung, dia akan memudahkan kita untuk faham fakta-fakta yang telah kita pelajari. Okey, itu elaboration. Strategi yang terakhir adalah strategi yang saya ingin tekankan kepada anda semua. Okay, sebab kita ada masa sebulan, lebih kurang daripada sebulan lagi pada SPM. Jadi, teknik ini sangat membantu untuk anda fokus, untuk anda lebih menghasilkan ingatan yang lebih baik tentang pembelajaran anda yang telah anda belajar selama inilah. Okay, retrieval practice. Maksudnya retrieval adalah ambil semula. Practice adalah latihan. Jadi, kita akan membuat latihan mengambil semula yang maklumat yang telah kita belajar daripada memori kita. Okey. Jadi keyword di sini adalah kita perlu menghasilkan jawapan tanpa perlu melihat kepada jawapan. Okey, kita perlu, maksudnya kita akan, contohnya di sinilah. Contohnya di sini saya tulis di sini, kita perlu buat quiz. Quiz dia memerlukan dia memerlukan kita memberi jawapan tanpa perlu melihat daripada buku. Okey. Ataupun kalau kita mengikut kita punya kreativiti lah. Okey, contohnya di sini saya tulis partner up with your friend. Kita partner dengan kawan kita, tanya antara satu sama lain soalan. Okey, kita tanya soalan kepada kawan kita jawab, kawan kita jawab bagi soalan kepada kita dan kita jawab. Okey, begitu je kena explain with your friend. Semua contoh yang saya bagi ini adalah tanpa memerlukan anda melihat daripada buku ataupun melihat daripada nota yang telah anda tulis. Jadi ini adalah satu skill yang sangat penting untuk anda belajar. Okey. Dan jika diulangkan kembali SPM, saya ingin nak menggunakan retrieval practice ni dengan lebih banyak sebab dia sangat membantu saya dalam pembelajaran. Okey, contohnya kalau cara saya kan, saya akan melihat kepada konten apa yang saya telah belajar. Okey. Jika anda boleh tengok buku teks anda. Tengok dah isi kandungan buku teks anda. Okey, anda go through, awak tengok satu persatu apa yang telah anda ingat daripada tajuk tersebut. Okey. Contohnya bab 1. Contohnya buku teks bab 1 lah, bab 1. Dia ada tajuk-tajuk kecil kan? Okey, jika anda lihat apa yang telah awak go through tajuk-tajuk kecil tersebut dan awak ingat apa yang awak ingat tentang tajuk kecil yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, itu cara saya belajar. Dan jika saya mendapati ada beberapa tajuk yang saya masa tidak dapat summarize dengan tanpa melihat nota, saya akan tandakan ini saya belum kuasai.
Jadi dia memudahkan anda tahu apa yang anda perlu kuasai dan apa yang telah anda kuasai. Okey, itu cara saya lah. Okey, jika kita lihat kepada data oleh kajian oleh Kapik and Blunt 2011, okey, retrieval practice produce more learning than elaborative studying with concept mapping. Maksudnya di sini dia punya tajuk kepada kajian ini adalah retrieval practice menghasilkan lebih banyak pembelajaran daripada elaborative studying. Okey, dengan konsep peta minda, peta konsep. Maksudnya di sini jika kita lihat di mana dia ada 80, dia memerlukan kajian ini, dia 80 orang pelajar telah dikaji dan dibahagikan kepada 4 kumpulan. Okey, yang pertama dia menggunakan belajar biasa. Okey, kumpulan yang kedua adalah repeated study, study secara berkala. Okey, yang ketiga adalah concept mapping, peta konsep, belajar secara elaboration tadi, peta konsep, dan yang terakhir adalah retrieval practice, latihan ambil semula. Okey, ujian telah diberi kepada keempat-empat kumpulan tersebut, iaitu verbatim question dan inference question. Okey, di mana terhasilnya dan retrieval practice menunjukkan hasil yang lebih bagus. Artinya menunjukkan markah yang lebih tinggi berbanding daripada study, repeated study and concept mapping. Dan lebih menariknya lagi, dan menariknya kajian ini, kenapa? Para pelajar yang 80 orang pelajar tadi, dia menjangkakan bahawa repeated study, iaitu study secara berkala, maksudnya belajar, sentiasa belajar, repeated study, akan mendapat hasil yang lebih tinggi, maksudnya akan mendapat markah lebih tinggi dalam ujian. Namun tetapi apabila mereka diberi ujian sebenar, retrieval practice adalah lebih tinggi markahnya berbanding repeated study. Okey, mungkin anda boleh pertimbangkanlah. Okey, banyakkan latihan, banyakkan kuis. Jika bosan terhadap kuis ataupun latihan, anda boleh telefon kawan anda sebab kita di rumah masing-masing kan. Ataupun anda boleh berjumpa, tapi kita mesti menjaga jarak lah. Okey, berjumpa dengan kawan anda, macam berbincang dengan mereka, tanya soalan antara satu sama lain untuk melakukan retrieval practice secara aktif. Baiklah, setakat ini saja dulu untuk bahagian pertama. Kita akan kembali selepas ini. Do you have an ambition? What is your dream? Let's take a look at some of the most successful entrepreneurs who have already achieved their dreams. Datuk Jimmy Choo, the famous shoemaker in Malaysia. Datuk Seri Hazmiza Othman, or we know her as Datuk Sri Vida, cosmetic diva namely Ku Putih. AirAsia founder Tony Fernandez. Tony Tan, Grab founder. J.K. Rowling, the famous author for Harry Potter book. The famous Facebook founder Mark Zuckerberg. Jack Ma, the founder of Alibaba. Here at TCS, we aim to achieve your dreams. Teknologi Kolej Sarawak, learn here, apply everywhere. Terima kasih kerana masih bersama saya, dan kita akan kembali untuk bahagian kedua, iaitu Intense Study Session. Yang seterusnya adalah ini adalah hanya untuk membantu anda, macam mana nak belajar. Okey, kita Intense Study Session, ISS, di mana kita set a goal. Hari ini awak nak belajar apa? Dalam berapa minit? Okey, set a goal. Jadi anda mesti tahu apa maklumat anda, belajar subjek apa hari ini. Lepas tu study with focus. 30 atau 50 minit cukup, ataupun 30 minit cukup untuk anda belajar subjek tersebut. Okey, tapi dalam masa anda boleh gunakan space practice tadi, chunking ataupun elaboration. Retrieval practice pun boleh gunakan keempat-empat itu tadi, dan setelah 30 atau 50 minit seterusnya awak boleh berehat. Okay, reward yourself, jangan lupa reward yourself. Dan yang terakhir sekali, anda boleh review and recall secara 5 minit apa yang telah anda belajar. Anda summarize dan membuat kesimpulan apa yang telah anda belajar selama
30 minit, 50 minit tadi. Okay, recall without looking and actively. Setelah kita menetapkan maklumat pada mula-mula tadi, dan lepas itu kita tahu juga bagaimana kita nak belajar kan, daripada best practice, daripada chunking, elaboration dan retrieval practice. Tapi apalah gunanya jika kita tak ada self-discipline? Kita tak ada self-discipline, okay? Lebih-lebih lagi dalam norma baharu ini, kita perlu berdikari. Kita perlu berdikari sebab dalam kehidupan norma baharu ini, anda lebih banyak masa berada di rumah berbanding berada di sekolah. Okey. Maksudnya di sini anda akan kurang daripada pengawasan daripada sebelumnya. Jika sebelum ini guru-guru anda yang akan push anda untuk belajar, kan? Tapi sekarang ni anda berada di rumah dan push itu adalah lebih kurang daripada normal. Jadi bagaimana kita nak menghadapi ini? Semestinya kita perlu menyesuaikan diri. Penyesuaian diri dalam norma baharu, dalam kehidupan yang baru adalah penting. Okay, apabila kita dapat menyesuaikan diri, kita akan tahu, kita akan peka macam mana kita nak menyesuaikan diri ini. Menyesuaikan diri ini. Jadi, kita perlu sedar bahawa kita perlu berdikari jika hendak mencapai maklumat yang kita hendakkan. Okey. Okey. Apabila kita berada di rumah, kan, kita akan lebih mudah untuk menangguh. Apabila kita lebih mudah untuk menangguh, kita akan banyak ketinggalan, terutamanya dalam pembelajaran, terutamanya untuk pelajar SPM lah, kan. Jadi instead of procrastinating ataupun bertangguh, do it now. Okey, selepas anda melihat video ni, selepas webinar ni, anda terus buka buku, perlu pergi belajar. Okey, self-discipline ini juga adalah satu method motivation. Artinya satu motivasi yang telah matang. Artinya mungkin mula-mula anda tidak bermotivasi untuk belajar, tetapi jika anda dapat membuatnya dalam satu tempoh jangka masa yang panjang, berdisiplin, mengikut jadual yang anda telah tetapkan, anda akan lebih bermotivasi untuk membuatkannya setiap hari. Jadi jangan tunggu motivasi datang, ilham datang, tapi anda perlu start daripada sekarang, mula daripada sekarang. Okey, seterusnya kita akan membincangkan tentang exam stress. Okey, exam stress ni, apa itu exam stress? Mungkin sekarang ni anda melihat ni dengan keadaan yang stres sebab tak lama lagi SPM, kan? Okey, jadi stres ini kita boleh letakkan stres sebelum peperiksaan dan stres semasa peperiksaan. Okey, mari kita lihat apa itu stres. Stres adalah satu keadaan yang membuat kita dia akan menghalang kemampuan untuk kita membuat satu keputusan ataupun berfikir dengan lebih baik. Okey, kita perlu tahu bahawa stres boleh dibahagi kepada dua. Okey, distress dan eustress. Okey, kita tengok kepada distress mula-mula. Distress adalah satu stres yang tidak baik, di mana kita kebanyakannya kalau kita jatuh kepada distress ni, stres yang tidak baik, yang negatif, kita tidak akan dapat mengurus diri kita dengan lebih baik. Okey, yang seterusnya adalah eustress, positive stress. Eustress ini adalah berlainan daripada distress. Dia adalah positive stress, di mana dia akan muncul apabila kita dapat mengurus stres kita dengan lebih baik. Eustress ini maksudnya kita peka dengan keadaan sekeliling kita. Kita stres sebab kita, contohnya kan, peperiksaan SPM yang akan datang, dia sudah dekat. Okey, kita stres sebab kita peka bahawa peperiksaan SPM telah dekat. Okey, itu menandakan kita peka terhadap keadaan sekeliling kita. Okey, a little stress as motivational push. Okey, apabila kita stres yang positif, kita akan lebih bermotivasi untuk melakukan lebih baik, melakukan
kita akan belajar dengan lebih tekun, okey? Sebab dia adalah kita tukarkan kepada stres yang tidak baik tadi kepada stres positif, dia akan menjadi satu katalis untuk kita menjadi lebih baik. Okey. Jadi bagaimana kita nak mengurus exam stres ini supaya stres kita tadi bukannya jatuh kepada stres tetapi kepada eustress. Okey, kita boleh menukarkan kepada positive stress. Okey, yang pertama, kita perlu dealing with exam pressure. Itu yang pertama. Kita ketepikan punca stres. Macam mana kita nak mengetepikan punca stres ini? Kita perlu mengenal pasti apa yang menyebabkan kita stres. Itu adalah paling penting. Kita mesti tahu apa yang menyebabkan kita stres. Apabila kita tahu apa yang menyebabkan kita stres, kita boleh mengawal stres kita satu persatu. Okey, yang kedua adalah take breaks when stress hitting. Okey. Apabila kita rasa diri kita dalam keadaan yang stres, keadaan yang tertekan, tidak salah untuk kita berehat daripadanya. Okey, kita mungkin ambil masa untuk diri kita sendiri, untuk proses maklumat, untuk proses apa yang telah terjadi kepada diri kita. Kita tenangkan diri, mungkin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kan? Ataupun kita membuat perkara yang kita suka. Okey, itu maksudnya take breaks when stress kick in. Yang ketiga, pengurusan stres, exam stres, ini adalah perkara basic, perkara asas. Eat well, sleep well. Okey. Eat well and sleep well adalah, kalau kita tahu, adalah keperluan biologi kita. Apabila kita dapat memenuhi keperluan biologi kita ni, eat, makan dan tidur dengan baik, dia akan dapat meningkatkan fungsi tubuh badan anda dengan lebih baik. Apabila kita belajar, kita perlu makan makanan yang sihat, kita perlu tidur selama 8 jam, okey? Supaya kita dapat membantu diri kita berfikir dengan lebih baik dan segar dan lebih bertenaga. Okey, yang keempat, kita tengok yang keempat. Ini adalah berulang-ulang kali saya tekankan dalam webinar kita pada hari ini tadi. Set your target. Tetapkan matlamat anda. Okey, kita sudah bincangkan macam mana kita nak menetapkan matlamat melalui SMART, S-M-A-R-T, dan ISS tadi, intense study session tadi. Okey, kita perlu dalam setiap perjalanan hidup kita, bukan dalam peperiksaan semata-mata ataupun bukannya dalam pembelajaran semata-mata, kita perlukan tujuan dalam hidup kita. Oleh itu, matlamat dalam kehidupan adalah sangat penting. Apabila ada matlamat, anda akan dapat confident. Awak akan rasa yakin, kita akan rasa yakin, dan kita boleh rendahkan sedikit, kita akan kurangkan sedikit stres kita tadi. Okey. Yang kelima adalah don't study last minute. Okey. Kenapa saya cakap begitu? Study last minute akan memberi tekanan yang banyak kepada kita. Kita akan berasa stres sebab banyak perkara belum kita belajar. Tapi kita perlu habiskan dalam masa sehari, dalam masa sejam, mungkin sejam. Kan? Sebab esoknya kita hendak menghadapi peperiksaan tapi kita belum lagi bersedia. Okey? Jadi jangan study last minute dan anda perlu study dari awal. Kita ada masa sebulan lagi, gunakan masa sebulan ini untuk belajar. Yang seterusnya adalah keenam, make sure you have minimal distraction. Maksudnya ketepikan awak punya gangguan seperti handphone, TV, laptop. Okay, jika anda hendak belajar, anda perlu kurangkan gangguan. Mungkin tempat kita belajar bising. Okay, kita perlu cari tempat yang lebih comfortable supaya kita dapat menjaga mental kita, emosi kita. Okey. Yang seterusnya adalah try not work on the bed. Maksudnya jangan bekerja di atas katil. Kita tahu sebenarnya kalau kita banyak di rumah,
bilik kita adalah satu tempat peribadi, maksudnya tempat kita untuk bersendirian. Kalau boleh, walaupun kita tidak ada meja di dalam bilik tidur kita, kita boleh cari tempat yang lebih selesa, mungkin di atas lantai kita boleh belajar. Okey, kita perlu sediakan katil itu adalah hanya untuk berehat dan tidur. Okey, yang seterusnya, speak with your teacher, to your teacher. Okey, jika ada masalah, jika ada masalah pelajaran ke, masalah personal ke, jangan ragu-ragu, jangan malu. Okey? Untuk cari guru anda supaya anda boleh berkongsi dengan lebih baik dengan guru anda. Dan anda boleh menghadapi stres sebelum peperiksaan ini. Semasa peperiksaan SPM, exam day, D-day. Okey? Stres kita akan lebih tinggi pada masa ini. Okey. Jadi bagaimana kita nak menghadapi semua itu? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kita ada 9 step di sini, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama adalah, walaupun kita selalu diingatkan, tapi tetap juga ada yang berlaku. Yang pertama adalah kita perlu mempersiapkan semua barangan yang kita perlukan semasa peperiksaan. Okey, semasa peperiksaan. Okey. Jika kita terlupa, contohnya kita terlupa pemadam, dan masa yang sama kita perlu ke pemadam tetapi kita lupa pemadam, kita akan rasa stres, kan? Kita akan rasa stres dan kita lebih rasa stres daripada fokus. Yang kedua adalah have a good breakfast. Sarapan pagi. Jangan lupa sarapan pagi. Sarapan pagi adalah satu masa makan yang penting, yang paling penting. Sebab kita nak memulakan hari kita nak pergi berperang ni. Jadi, kita perlu mengambil sarapan pagi sebelum kita pergi menghadapi ujian lah. Okey, yang ketiga adalah arrive early. Anda perlu datang awal. Kenapa? Kenapa anda perlu datang awal? Sebab apabila kita datang awal, kita akan lebih banyak masa untuk diri kita sendiri. Kita dapat mengambil masa untuk menyesuaikan diri kita dengan tempat yang kita hendak mengambil peperiksaan. Okay. Kita dapat menyesuaikan dengan Dewan Peperiksaan. Okay, Dewan Peperiksaan. Yang seterusnya adalah perlu diingatkan bahawa feel nervous is normal. Adalah normal untuk anda rasa nervous, risau, stres, itu adalah normal. Jika anda rasa diri anda nervous dan nervous ataupun takut macam-macam lah yang sewaktu dengannya, kawan anda pun berasa sedemikian. Okey. Yang seterusnya adalah keep away. Kita perlu menjauhi diri daripada orang lain. Menjauhi diri, bukannya maksud menjauhi diri anda terus menjauhkan diri. Maksudnya kita perlukan masa untuk diri kita sendiri untuk membuat refleksi apa yang telah kita belajar, apa yang berlaku kepada diri kita supaya kita dapat membuat keputusan dan berfikir dengan lebih baik. Maksudnya kita memberi masa kita untuk proses segala apa yang telah berlaku. Okey. Yang seterusnya adalah do some relaxation, di mana relaxation adalah sangat penting apabila kita nervous. Sebab apabila kita terlalu nervous, apabila kita terlalu stres, kita tidak akan dapat berfikir dengan lebih baik. Kita tidak akan dapat membuat keputusan yang baik. Jadi, apabila kita stres, kita perlu buat relaxation dan deep breathing. Okey? Anda hanya perlu mengambil masa 10 saat untuk mengambil nafas. Okey, kita gunakan 5 saat untuk tarik nafas dengan perut dia kembung. Okey, kita tarik nafas dengan perut dia kembung selama 3 hingga 5 saat. Lepas tu kita tahan sekejap dan kita hembus dengan perlahan. Okey, kita deep breathing, di mana kita akan kita fokus semula kenapa kita datang ke peperiksaan pada hari ini. Okey, yang seterusnya, apabila anda tidak dapat menjawab soalan peperiksaan, dapat menjawab soalan, jangan panik. Okey? Perkara ini biasa terjadi. Termasuk saya sendiri, saya pernah menghadapi panik dalam peperiksaan. Begitu juga dengan kawan saya dan saya menyaksikan sendiri.
Apabila kita panik, kita tidak akan dapat berfikir dengan betul. Kita tidak akan dapat menjawab soalan sebab kita lupa. Kita akan lupa dengan apa yang perlu kita jawab. Okey, cara untuk kita mengatasi panik ni tadi. Okey, yang pertama adalah kita berhenti sekejap. Kita take a few moment, kita ambil masa sekejap untuk diri kita untuk relax, untuk tenangkan diri. Kita lakukan deep breathing tadi, okey, dan kita fokus semula. Jika anda masa tidak dapat menjawab soalan, anda beralih kepada soalan yang lebih senang. Sebab apa kita beralih kepada soalan yang lebih senang? Supaya kita dapat membina keyakinan diri kita semula. Sebab apabila kita panik, keyakinan kita akan rendah, kan? Jadi apabila kita dapat keyakinan kita semua dengan dapat menjawab soalan yang kita dapat jawab, jadi kita akan dapat, mungkin akan membantu kita untuk menjawab soalan yang susah. Okey, yang terakhir sekali adalah jangan lupa menghargai diri sendiri. Anda telah berjuang dengan sebaiknya. You have to try your best dalam menghadapi peperiksaan pada hari ini, kan? Okey, yang itu adalah untuk persediaan semasa peperiksaan. Okey. Yang seterusnya adalah selepas peperiksaan. Selepas peperiksaan ini kita dah lega sedikit dah, kan? Apabila kita selepas peperiksaan, kita perlu fokus kepada next examination. Kita perlu next ke task pula. Kita perlu fokus. Okey, jangan lupa mungkin share your experience. Maksudnya di sini bukan kita berbincang jawapan. Kalau kita berbincang jawapan, kita akan jadi stres. Kan kita tahu apa yang mana kita salah. Kalau kita cakap salah, kita cakap betul. Kalau kita cakap betul, kita cakap salah, dia akan memberi stres betul. Maksud share your experience di sini, berkongsi pengalaman. Artinya anda bercerita tentang pengalaman anda pada hari ini dengan ibu ke, dengan bapa ke, dengan sesiapa lah yang dekat kepada anda. Okey? Kerana apa? Supaya anda akan rasa lebih lega. Supaya anda appreciate, menghargai pengalaman yang telah anda dan anda lalui pada hari ini, dan anda dapat membuat refleksi apa yang anda perlu lakukan lebih baik untuk kertas yang seterusnya. Okey. Lepas itu yang terakhir sekali, jangan lupa setelah kita berdoa, kita berusaha, jangan lupa untuk kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Okey, pray and have faith. Sebab itu adalah sebab kita telah melakukan yang terbaik. Jadi jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan supaya memberi yang terbaik untuk kita selari dengan apa yang kita usahakan. Baiklah, kita sudah berada di penghujung perkongsian. Saya berharap apa yang saya kongsikan pada hari ini akan dapat kita sama-sama amalkan. Okey, bagi sesi yang seterusnya adalah Q&A session. Jadi, jika anda ada pertanyaan, jangan malu untuk ajukan pertanyaan kepada kami. Saya Ummu Salamah binti Syamuddin, kaunselor TCS. Looking forward to see you in TCS. TCS menawarkan program-program di peringkat asasi, diploma dan ijazah. Dan antara bidang-bidang yang ditawarkan adalah keusahawanan, perniagaan, pengurusan, perakaunan dan keuangan. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial TCS di tcs.edu.my, Facebook Teknologi Kolej Sarawak, Instagram TCS College. Kami boleh dihubungi di 082 444 999 ataupun WhatsApp ke 019 819 4900 atau email ke info@tcs.edu.my. Teknologi Kolej Sarawak. Learn here, apply everywhere.